penting saya boleh kongsikan dalam bahagian ini adalah seni khat mempunyai kedudukan yang amat tinggi khususnya buat masyarakat Islam dan juga tamadunnya. Selepas penurunan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, masyarakat kian cakna kepada bentuk bacaan dan juga bentuk tulisan, dan bertitik tolak daripada itu, bentuk tulisan kian berkembang ke arah yang lebih menarik dan juga sistematik. Dan antara sumbangan terbesar seni khat ialah ia digunakan untuk menulis wahyu Allah bagi tatapan dan juga kegunaan umat Islam hingga ke hari ini. Dan bagi khat nasah itu sendiri, ia telah menjadi pilihan utama bagi penulisan Al-Quran disebabkan seni khat itu sendiri yang penuh dengan kelembutan dan juga kejelasan, dan secara tidak langsung telah mengambil alih peranan seni khat kufi yang sebelum ini digunakan untuk menulis Al-Quran. Seterusnya ialah sejarah khat nasah. Khat nasah dikatakan sebagai seni yang berasal dari tulisan Arab asli yang mana bermula dari asal khat Arami, Nabati dan kemudian khat Hijazi. Pada kurun ketiga dan keempat, seorang menteri dari kerajaan Abbasiyah iaitu Ali bin Muqlah bersama saudaranya Abdullah telah memperkenalkan kaedah penulisan khat nasah. Khat ini dikenali ramai sebagai khat nasah, namun pada awalnya Ibn Muqlah menamakannya sebagai Al-Badi'. Khat nasah mula terkenal pada kurun kelima. Pada pemerintahan At-Tabikah, ada yang menyebut khat nasah sebagai khat nasah At-Tabi' selepas melalui proses pengindahan menyeluruh. Selain itu, At-Tabikah juga merupakan individu yang menukarkan khat kufi kepada khat nasah dalam penulisan Al-Quran. Terdapat dua pendapat berkaitan sebab khat ini dinamakan khat nasah. Yang pertama, khat ini digunakan untuk menaskahkan atau membukukan Al-Quran serta pelbagai naskah ilmiah yang lain. Manakala pendapat yang kedua mengatakan ia dinamakan khat nasah disebabkan peranannya menasahkan, yang bererti menggantikan penggunaan khat kufi dalam penulisan Al-Quran. Seterusnya, ciri-ciri khat nasah. Khat nasah ditulis dengan saiz yang kecil dan tidak terlalu besar dengan saiz 1 mm saiz pen. Seterusnya, ciri-ciri khat nasah iaitu hurufnya yang sederhana, mudah dibentuk, lembut, tanpa hiasan tambahan yang rumit. Penggunaan khat nasah amat meluas sehinggakan mesin menaip, komputer, mesin cetak, dan kebanyakan font yang digunakan adalah jenis khat nasah. Ia sering digunakan di dalam tulisan kerana sifatnya yang cantik dan mudah difahami. Maka oleh sebab itu khat nasah ini amat praktikal, digunakan untuk penyalinan mushaf Al-Quran, kitab, majalah dan akhbar. Khat nasah ini juga mudah ditulis dan dibaca. Cara penulisan khat nasah. Pen khat mestilah dipegang dengan betul untuk mendapatkan sudut yang betul, kerana cara memegang juga akan mempengaruhi bentuk tulisan khat. Pertama, pen khat dipegang dengan kadar 1,5 inci dari awal mata pen. Pastikan tangan kita selesa semasa memegangnya. Memegang pen khat dengan 3 jari dan 2 jari lagi di bawah agar mudah membentuk tulisan khat. Kedua, pen dipegang selari dengan kedudukan kertas 90 darjah untuk menghasilkan tulisan yang cantik. Akhir sekali, keseluruhan mata pen perlu menyentuh kertas. Letakkan bucu mata khat yang tinggi berada di atas dan yang rendah berada di bawah. Seterusnya, cara penulisan khat nasah. Sebelum kita menulis satu ayat yang panjang, penting untuk kita tahu kaedah-kaedah menulis huruf hijaiyah dengan menggunakan kaedah khat nasah. Antara kaedah yang paling mudah ialah menggunakan kaedah titik seperti yang tertera di dalam gambar. Untuk huruf alif, memerlukan 3 gerakan daripada atas ke bawah. Untuk huruf ba, ta dan sa, memerlukan gerakan daripada atas ke bawah, kanan ke kiri dan bawah ke atas. Untuk titik, perlu ditulis sama besar dengan mata pen digunakan untuk menghasilkan ketebalan yang sama.